Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada pagi ini insya-Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama melapangkan dada. Untuk sama-sama kita membuka pintu hati kita untuk kita menerima ilmu dan selepas itu untuk kita amalkan. Insya-Allah sidang penonton pada pagi ini saya ingin memaparkan kepada sidang penonton untuk kita sama-sama menghayatinya. Bagaimanakah tanggung jawab ibu bapa dalam menjaga, dalam meningkatkan prestasi akademik pelajaran anak-anak kita. Sebabnya sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, kita hantar anak kita ke sekolah, rata-rata matlamatnya semua nak suruh anak berjaya. Ini tidak boleh tidak. Jadi rupa-rupanya bukan sekolah saja mainkan peranan ini, tapi ibu bapa juga merupakan manusia yang dipertanggungjawabkan untuk membina, membentuk dan juga sekaligus untuk meningkatkan prestasi anak-anak kita. Yang pertama sekali sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, kita kena faham sungguh-sungguh bahawa kita memang banyak tanggungjawab selain dia bertanggungjawab ini. Memang hak ini tak dinafikan. Kalau saya nak sebutkan kepada bapa, tanggungjawab bapa sungguh banyak. Barangkali tak boleh tumpukan untuk anak-anak saja. Kalau di kerja pejabat, tanggungjawab terhadap kerjanya. Nak ceritakan tanggungjawab dia terhadap masyarakatnya, tanggungjawab terhadap rumah tangga, berbagai-bagai. Sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sering kita dengar, Rasulullah kata, ar-rajulu ra'in fi ahli, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Rawahul Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sedang penonton, sebab itu Rasulullah menekankan dalam hadis-hadis yang lain banyak disebut tentang matan, tentang perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab. Persoalannya Rasulullah sebut iaitu seorang manusia lelaki atau kita kenal ia sebagai bapa ni khasnya, dia memang dia memang pemimpin, dia memang pentadbir, dia memang penjaga kepada anaknya. Dan sebab itu saya nak sebut yang merupakan rasa, nak datangkan rasa tercetus sikit di hati kita ini, bahawa kita akan ditanya tentang apa yang kita jaga. Begitu juga kata Rasulullah SAW, wanita-wanita, ibu-ibu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merupakan penjaga, merupakan pentadbir, merupakan juga pengurus pada rumah suami dia, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang ia uruskan di rumah suami dia. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, ini tanggungjawab yang semua akan disoal. Bila kita kenang balik, kita akan disoal. Kita cukup susah hati. Macamlah kita buat kerja di pejabat. Kita buat satu kertas kerja. Kita bila dalam waktu kita mula kertas kerja ni, kita kata kertas kerja ini akan saya bentangkan nanti dalam mesyuarat sendiri ini. Dan kita yakin, percaya bila kita membentangkan kertas ini, mesti banyak soalan. Apa yang kita harus buat? Sudah pastilah penulis kertas kerja atau pembentang tadi, dia membuat preparation yang cukup rapi. Dia mesti membuat persediaan cukup rapi. Dia mesti bukan sekadar menulis saja, tapi dia juga mencari bahan-bahan lain untuk menjawab persoalan-persoalan ini. Begitu sebagai manusia ni. Bila kita dicerita tentang tanggungjawab yang begini hebat, sudah pasti manusia akan bersungguh-sungguh mencari isu-isu lain, mencari yang lain-lain untuk disamakan dan untuk dijawabkan tentang perkara ini. Begitulah rumah tangga kita. Banyak yang kita nak jawabkan di hadapan Allah SWT. Jadi sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita lihat apakah tanggungjawab mereka yang sebenar. Saya nak letakkan yang pertama sekali tanggungjawab ibu bapa ni yang disebut dalam Al-Quranul Karim, yang disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah Ta'ala menyebut tanggungjawab bapa-bapa, para bapa, yang mereka ini mesti memberi rezeki, mesti menyediakan pakaian-pakaian bil ma'ruf,
sebaik-baik mungkin. Arti kata lain, mesti menyediakan rezeki, nafkah makanan yang sebaik-baik mungkin. Dan juga mesti menyediakan pakaian yang sebaik mungkin. Inilah sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebutkan, dan dalam hadis Rasulullah disebut, kafa bil mar'i isman ayyudhi'a man yafut. Memadalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besarnya dosa seorang suami itu kalau dia menyia-nyiakan, tidak kisah tentang nafkah dia terhadap rumah tangga dia. Sebab itu yang pertama, tanggungjawab nak membina anak-anak ini, jangan lupa tugas bapa mencari nafkah. Ini dah nombor satu. Tidak boleh tidak. Jangan ditukarkan tugas bapa jaga rumah, isteri cari nafkah. Dah silap. Bapa mesti keluar rumah mencari nafkah. Yang duduk rumah isteri. Ini adalah merupakan perkara dasar yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bersabit dengan nafkah ini, bahawa nafkah ini, saya nak sebutkan pertama, nafkah bapa. Kita tahulah bapa tugas dia mesti mencari makan. Artinya mencari duit, mendapatkan hasil-hasil makanan untuk dibawa balik kepada anak dan isteri. Ini tidak boleh tidak. Mesti. Sebab itu dikaitkan dengan perkara begini. Kalau nak mau anak cemerlang, kita jangan lupa setiap apa yang kita nak bawa balik, beri kepada anak isteri kita itu mesti halal. Mesti yang baik. Baik dari segi zatnya. Baik dari segi sifatnya. Dan juga baik dari segi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bawa balik yang tak baik. Yang baik pada pandangan kita. Tapi pandangan Allah Ta'ala bagaimana? Barang tu dapat secara tak halal. Maka dia jadi tak baik juga. Ini tanggungjawab bapa. Untuk diberikan kepada anak. Kenapa? Di sinilah proses bermula. Anak kita membesar dengan makanan ini. Dan pembesaran inilah juga yang akan sekaligus menumbuhkan sel-sel tubuhnya, sel-sel otaknya. Hingga ia menjadi anak yang pandai, anak yang bijak. Dan kalau sel-sel ini, sel yang tidak diredha oleh Allah SWT, bagaimana nak membangun ia sebagai manusia yang beriman dengan Allah dan nak jadi manusia cemerlang. Jadi sidang penonton, insya-Allah kita akan Subhanahu wa taala. Berbalik kita pada nafkah. Itu tugas tadi yang saya sebutkan tadi, nafkah bapa. Dia mesti mencari pun. Yang keduanya, nafkah ibu. Ibu juga perlu memberi nafkah. Nafkah ibu ni sebenarnya telah disebut dalam Al-Quranul Karim. Nafkah ketika anak mula lahir itu, selain pada nafkah bapa, nafkah ibu. Nafkah ibu tu iaitu menyusukan anak. Sebab itu kita jangan lupa sebagai seorang ibu, puan-puan khasnya jangan lupa, nafkah dia akan Allah Ta'ala tanya juga. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Allah Ta'ala akan tanya juga, jaga-jaga, ingat-ingat. Kalau dia tak beri anak dia susu. Maksudnya susu ibu itu yang juga sekaligus membina kecemerlangan anak-anak. Jangan lupa. Sebab inilah perkara yang kita tidak boleh abaikan. Jangan kita duk fikir yang lain. Tapi fikirkan tanggungjawab ini, nafkah yang mereka awal nak bina. Baik. Bila bermula dengan anak kita membesar secara cergas. Membesar sebagai anak yang sihat. Membesar sebagai anak yang suci murni jiwanya. Kan dia makan yang halal. Membesar dengan sihat. Kan dia makan yang berzat daripada susu ibunya. InsyaAllah bermulalah anak-anak ini menjadi anak-anak yang cemerlang. Sidang penonton, kita nak berbalik kepada sekolah pula. Nak berbalik, bagaimana tugas bapa di sekolah. Kanak-kanak, dalam kajian telah disebut bahawa kanak-kanak di sekolah ni, kalau murid-murid atau pelajar sekolah ini yang disiplinnya rosak, disiplinnya teruk, tingkah lakunya punah, tingkah lakunya rosak, maka pada dasarnya anak-anak ini, pelajar ini tidak berjaya mendapat kecemerlangan dalam akademik. Sebab itu di sekolah diperlukan bahawa anak ini mesti ada disiplin yang kukuh. Dan begitu juga sebenarnya disiplin sekolah ini adalah ekor daripada disiplin di rumah. Di rumah begitu panjang dia bersama dengan ibu dan bapaknya. Dan begitu juga di sekolah bersama cikgu. Jadi nak diamal, nak dipraktikkan yang di rumah ini dan di sekolah. Maka kalaulah di sekolah nak buat macam ini, di rumah lain, maka dia akan berlaga antara dua ini, silap-silap bulan, dia akan memilih satu jalan ini sendiri. Sebab itu di rumah perlu membentuk tingkah laku. Tingkah laku yang saya masukkan sini dalam pembinaan akhlak anak-anak perlu. Sebab itu ibu bapa jangan lupa. Jangan lupa. Kena beri kefahaman kepada anak kita, ceritakan kepada anak kita apa yang ia harus lakukan. Kerana ia masih seorang pelajar, apa yang ia harus lakukan. Sebab itu dalam kehidupan ni, dan dalam kehidupan kita hari ini, dengan anak-anak, kita kena ingat banyak perkara yang saya sudah sebutkan bahawa itu anak-anak ini kalau kita nak hari-hari kita kena tanya dia. Itu yang paling penting, tolong buka beg anak, tolong bercakap dengan anak, bercerita dengan anak, bercakap dengan anak dan cakap, dengar apa yang anak-anak cerita,
Jangan bangkang, jangan patahkan minat dia dan juga bercakap pada anak berterus terang. Dan dapatkan maklumat jelas daripada anak kita. Jangan kita dapat sumber-sumber yang tak menentu, balik marah dengan anak tak jadi. Maka menjadikan anak patah hati dan siap-siap dia akan memberontak. Sebab kanak-kanak pun macam kita juga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara yang kedua ini kita bentuk tingkah laku. Pertama sekali tingkah laku minat untuk belajar. Sebab itu di rumah, nak jadikan minat ni kita tahulah. Yang mendatangkan minat ni biasanya perkara-perkara yang ada kaitan dengan kejiwaan. Kalau rumah kita, suasana rumah kita untuk belajar pun tidak ada. Anak belajar tak tentu hala. Minat belajar kurang. Dia tak akan datang. Tidak ada meja, kerusi untuk dia menulis. Tidak ada peralatan. Maka minat tidak akan datang. Cuba kita lihat bagaimana. Kalau kita ambil contoh. Kita minat pada satu perkara. Bila yang kita minat ni sebab ada ciri-ciri yang kita minat. Kita minat pada sebuah motorkar. Kerana ciri-ciri ini yang kita jaga, kita tengok dia selalu, kita gosok selalu. Sebab kita minat. Begitu juga anak-anak belajar. Minat itu kena datang. Dia ada kena tempat belajar. Tempat belajar yang cukup selesa. Dan mendatangkan rasa seronok dia duduk di situ untuk belajar. Maka dia akan rajin belajar. Tapi kalau tempat belajar pun tidak ada, maka malang sekali dalam kehidupan ibu bapa. Maka jangan diimpikan anak itu boleh berjaya, malah kita bimbang bahawa anak-anak ini akan menjadi manusia yang malas belajar satu masa ketika nanti. Jadi sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu bentuklah mereka ini supaya rajin belajar. Dan yang keduanya, jangan lupa selalu sebut-sebut, tanya-tanyakan kepada anak kita, apakah cita-cita dia. Ini seorang bapa kena tanya selalu. Sebut dan tanya apa yang anak kita nak, yang anak kita nak jadi cita-cita dia. Dan kalau boleh, kita mesti bawa anak-anak kita ni, tunjukkan tempat dia. Katakanlah anak tu kata, bapa, saya minatlah nak jadi doktor, contohnya. Maka anak ini mesti dibawa berjalan ke hospital, bawa ke hospital pakar, tunjukkan bagaimana tingkah laku doktor, tunjukkan kerja-kerja doktor, tunjukkan di mana tempat doktor duduk, mana pejabat doktor, supaya akan terbakar lagi semangatnya, akan terbakar lagi keinginan dia ni untuk kejar cita-cita ni. Ini motivasi bapa. Motivasi bapa. Dan selain daripada itu, sebab itu kena ditunjuk-tunjukkan kepada anak yang macam ini. Supaya anak tahu, oh begini tugasnya, ini tugas. Jangan dia tahu di atas awang-awang saja. Dia dah tahu duduknya macam ini, pakaiannya macam ini, style macam ini. Anak akan tambah seronok. Maka dia akan lebih kuat belajar lagi. Ini tu bapa. Kena buat macam ni. Sebab itu kalau boleh cuti sekolah nanti, agak-agaknya bawalah anak-anak kita melawat tempat yang anak kita seronok pergi, tempat yang boleh mengembangkan cita-cita anak kita supaya dia lebih belajar. Yang seterusnya, sedang penonton, jangan lupa, kalau kita ada anak di sekolah, yang paling penting ni lah, dan jangan tak buat, mesti buat, bahawa pastikan bahawa kita sanggup dengan penuh rela hati melabur ataupun sanggup mengeluarkan harta ataupun sanggup membiayai anak kita tanpa syarat. Jangan disebut syarat. Ayah boleh bagi ni, nanti awak kerja esok bayar balik tahu. Jangan. Tak ada istilah itu. Kena cakap dengan anak, jangan sehati nak, anak belajar aja. Tugas bapa cari duit. Tugas bapa sediakan peralatan untuk anak belajar. Anak satu je, fikir untuk belajar. Supaya anak tu rasa tidak banyak, tak berserabut. Sebab kadang-kadang kita lihat bagaimana pada peringkat sekolah menengah, awal remaja, yang terfikir oleh anak-anak ini masalah kewangan. Sebab itu dia akan mencari jalan. Untuk dia mencari jalan untuk dapat duit, macam mana nak dapat ini, dia susah. Dia payah nak bercerita. Kalau nak minta duit, berat. Bapa akan takut. Sedangkan bapa kadang-kadang banyak duit juga. Tapi tak beri untuk belajar. Minta 5 kali dalam masa sebulan. Apa ni cikgu ni, duit saja. Marah terus. Bapa kena cerita, kena cakap pada anak. Supaya anak itu memberi satu tumpuan khas untuk belajar. Dia mesti bertumpuan untuk belajar. Dan kita mencarilah yang patut untuk diberikan kepada anak kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah jalan di antara lain. Dan insyaAllah selepas ini saya akan sambung lagi dan paparkan apakah tips, langkah-langkah untuk kita membina kecemerlangan anak kita. InsyaAllah. Ya Allah SWT. Seterusnya, jangan lupa, kalau kita mau anak kita cemerlang, kita kena ingat bahawa kita juga mesti jadi salah seorang daripada organisasi sekolah. Ibu bapa merupakan manusia yang mesti dekat dengan sekolah. Sebab kita nak hantar anak kita ke sekolah. Kita mesti dekat dengan sekolah supaya anak kita tak merasa janggal. Sebab itu saya dah banyak kali saya sebutkan bahawa
Kalaulah ibu bapa inginkan anak cemerlang, biar bapa ataupun ibu tadi betul-betul involve ataupun dia bersama-sama dengan pihak sekolah untuk membangunkan sekolah. Contohnya, katakanlah sekolah memanggil ibu bapa untuk program-program tertentu. Biasanya hari kecemerlangan, sukan, hari kokoria dan berbagai-bagai lagi dengan istilah sekolah. Ibu bapa kena meluangkan masa untuk pergi. Mengapa dia perlu pergi? Nak menampakkan kepada anak dia, komitmen dia, tanggungjawab dia, dia bersama dengan sekolah berhasrat untuk menjadikan anak dia pandai. Kena ada. Sebab itu kalau boleh, bapa, ibu, kalau ada masa, tolong pergi ke sekolah, jumpa dengan kaunselor pelajar, jumpa dengan guru disiplin, bincang dengan guru besar atau pengetua tentang apakah sebenarnya telah berlaku pada anak-anak kita. Sebab kadang-kadang anak-anak ni maklum sajalah, musim sekarang pun begitu juga, dia pandai menyamar. Dia pandai menyamar. Balik ke rumah, ya Allah, baik sangat. Di sekolah, Masya Allah. Kadang-kadang tak sampai sekolah pun ada. Jadi, ini kita kena tahu, dapat maklumat yang sebenarnya. Kalau kita pergi jumpa kaunselor, kita akan dapat tahu bagaimana, berapa kali dah sudah dipanggil oleh kaunselor untuk sesi-sesi kaunseling. Ataupun nak tengok rekod-rekod disiplin apa yang dilakukan di sekolah. Sedangkan tanggapan kita, bila kita tak pernah pergi, ini yang menjadi masalah. Sebab itu berlaku, ibu bapa pukul cikgu pun ada. Bila cikgu marah dengan anak, dia marah balik dengan cikgu. Sebab apa? Kata dia, anak saya tak begini, anak saya... Sebenarnya dia tak pernah tengok rekod yang sebenarnya. Jadi itulah yang jadi masalah. Jadi anak dia tak akan menjadi cemerlang, insyaAllah. Sebab itu kita kena dekat dengan sekolah. Kalau boleh pergi ke sekolah. Ada masa pergi ke sekolah. Tak jemput pun pergi juga. Saja pergi, lalu melintas kat kelas anaknya. Bye-bye dengan anak. Ayah datang, kata dia. Lain, semangat pun ada. Kalau ayah tak pernah datang, hantar surat hilang saja. Kadang cikgu pun tak tahu. Silat-silat kelas anak pun tak tahu. Tangga mana naik pun tak tahu. Masya Allah. Kesian bapak macam ni. Jadi sebab itu nak cemerlang, kita kena kerja kuat. Biasalah dalam perkara-perkara yang macam ni. Ya? Nak yang lebih, mesti buat yang lebih. Tidak boleh nak lebih, kerja kurang. Tak pernah sabar. Sebab itu kita mesti beria-ria sungguh. Dan perkara begini kita mesti ingat sungguh-sungguh bahawa kita mesti perhatikan anak-anak kita ni. Jadi sebab itulah saya sebutkan bagaimana Harun Ar-Rashid memang dia pun pergi juga ke sekolah. Harun Ar-Rashid, seorang Khalifah Abbasiyah, dan sejarah menyebutkan, dia pergi ke sekolah, berjumpa sendiri dengan cikgu. Ceritakan apa yang dia mahu pada anak dia. Begini. Dia jumpa cikgu, jumpa yang mengajar anak dia. Cakap, saya mahu anak saya begini. Cikgu ajarlah ini. Anak saya di rumah begini. Ceritakan latar belakang anak dia. Ini Harun Ar-Rashid pergi. Tak tahulah barangkali kita lebih hebat pada Harun Ar-Rashid. Kita tak payah pergi, kita pakai dengar saya cakap anak kita. Maka kita gagal membina dan gagal menolong sekolah untuk mendapatkan anak kita menjadi anak yang cemerlang. Sidang penonton yang dirahmati Allah SWT. Yang seterusnya jangan lupa. Kalau kita inginkan anak cemerlang, biarlah anak kita berada dalam suasana dan environment kecemerlangan. Sebab itu di antara lain disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa anak kita kalau dia mau cemerlang, biarlah kawan-kawan yang juga cemerlang. Sebab itu sidang penonton sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, tolong tengok, pastikan benar-benar siapa kawan anak-anak kita itu. Kita bimbang, kita takut kawan anak kita itu, dia bukan mengajak anak kita untuk jadi cemerlang. Dia bukan merupakan juga model sampingan ataupun istilahnya rakan sebaya yang boleh bersama-sama untuk bergerak dengan anak kita menjadi anak yang baik. Bimbang dia menarik anak kita melakukan perkara-perkara yang tak baik. Baik itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, iyyaka wa qarinus su' fa innaka bihi tu'raful mar'u. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga-jaga olehmu dengan kawan-kawan yang jahat. Sesungguhnya nanti anak-anak kamu akan dikenali macam kawan-kawan anak kamu. Kalau dia berkawan dengan kumpulan pelajar yang rosak akhlaknya, dengan pelajar yang tak baik, satu ketika sekolah akan labelkan, oh dia ni grup ni rupanya, ni kumpulan dia rupanya. Oh ni kumpulan ini contohnya. Oh ni kumpulan gagak putih barangkali. Dia boleh letak dalam model dalam ni. Kenapa? Kerana dia berkawan macam ni. Sebab itu fal yanzur ahadukum may yukhalil. Tengok dengan siapa dia berkawan. Sebab itu pastikan, tengok baik-baik anak kita berkawan dengan siapa. Sebab itu kita perlu memerhatikan anak ini. Siapa dia berkawan. Kalau boleh, sebab itu kita kena ajak kawan-kawan anak-anak kita datang ke rumah kita. Ajak mereka sama-sama di rumah anak kita. Kita boleh buat satu majlis dan berbagai-bagai. Untuk apa? Untuk kita sama-sama supaya anak kita nanti berkawan dengan orang yang baik, orang yang bagus. Sebab inilah
untuk membina, membentuk anak. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, tanggungjawab ibu bapa dalam menjaga kecemerlangan akademik anak-anak ini bukanlah perkara kecil, bukan perkara main-main, tapi dia perkara besar, perkara yang cukup hebat. Sebab itu sebagai bapa, sebagai seorang ibu, jangan sekadar tinggal cita-cita. Sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, jangan sekadar meletakkan tanggungjawab ini pada sekolah semata-mata. Sebenarnya kita sama-sama memainkan peranan yang cukup hebat dalam rumah tangga kita. Dan yang seterusnya sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa. Jangan lupa, kalau kita mahukan anak kita menjadi anak yang baik, anak yang bagus, anak yang cemerlang, sila perhatikan perkembangan sahsiahnya. Perkembangan sahsiah maksud saya ialah tingkah laku dalaman dan luarannya. Dia ada dalaman sebenarnya. Istilah dalaman ini tingkah laku kemurungan, istilah murung dalam istilah psikologi. Konselor panggil murung. Dalamannya rosak, dia akan menjadi murung. Anak kita jadi murung, balik masam je. Tolong kenal pasti. Minta tolong tanya, mengapa dia begini? Tolong siasat. Sebab itu kalau boleh, kata setengah-setengah tu, anak-anak kita yang sekolah rendah, tulisan buruk sangat, teruk sangat tulisan, teruk. Tulis tu. Kita malah, mengapa tulis huduh? Mengapa tulis tak cantik? Tulis pun salah. Mengapa? Rupa-rupanya kita lupa. Anak kita rabun. Cikgu letak di belakang. Patut-patutnya anak kita di depan. Ataupun kita buat cermin mata dia. Kita prihatin dengan anak kita. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah, banyak lagi cara-cara lain yang kita kena rondeng bersama dengan sekolah. Bincang bersama dengan sekolah. Bagaimana kita boleh menolong sekolah untuk menjadikan anak kita berjaya, insyaAllah. Jadi saya rasa sekali ini saja. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi dalam sesi-sesi yang lain berhubung dengan perkara begini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.